بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. Sadaqallahul azim. Berbahagia tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Yang malam ini kita baca muka 16. Yang baris 1, 2, 3, 4, 5. Lima kata wa amma burhanu kauni fa'lil mumkinati. Habis kita baca keadaan dalil sifat Allah lah. Dalil kita baca tu, dalil yang kita baca tu dalil untuk sifat 20 lah. Nah, kita baca sifat-sifat yang wajib bagi Allah 20. Itu lawan dia mustahil 20. Lepas itu ini kita baca dalil. Bil Farah kita baca dalil lah. Jadi dalil wujud, dalil yang pertama itu macam dalil Tuhan itu sifat dengan wujud. Itulah juga dalil mustahil Tuhan itu adam. Dalil itulah satu dalil lah kan. Jadi dalil kita Tuhan itu ada, itulah juga jadi dalil kata mustahil Tuhan itu tiada. Jadi Al-Qaid kita baca tu kalau 20 yang wajib, 20 yang mustahil. Dalilnya bukan sampai 40 lah. Dalilnya tak sampai 40 lah. Dalilnya 20 lah. Sebab itulah dalil kata Tuhan tu ada, itulah juga dalil kata mustahil Tuhan tiada. Kalau sifat yang kedua, mari kita ambil satu dalil yang menunjuk Tuhan itu sifat yang qidam, sedia kala. Jadi dalil yang menunjuk Tuhan itu sifat yang sedia ni, itulah juga jadi dalil kata mustahil Tuhan baru. Dalil itulah satu. Jadilah bila kita baca Aqidah kita 40, hak wajib 20, hak mustahil 20, jadi 40 kan. Dalil lah tak 40 lah. Habis banyak pun 20. Tapi dalil ini kita baca lah itu satu dalil wujud, satu ya kan, satu dalil qidam. Dalil baqa pun kira dalil qidam lah. Dalil mukhalafatu lil wali pun kira dalil qidam lah. Itu dua dalil lah. Dalil qiyamu nafsi, dia ada dua makna kan. Satu makna tu dalil qidam juga. Ibu dua dalil kita baca, tiga dalil kan. Dalil wahdaniyah satu, 4 dalil. Betul dalil Qudra, iradah, ilmu, haya. Itu kita baca kan. Dalil qudra, iradah, ilmu, haya, satu dalil. Boleh 5 dalil. 5 dalil.
Itu sama basar kalam satu dalil, 6 dalil dia baca. 6 dalil habislah berapa? 13 aqidah lah. Dan 13 lawan dia 13 jadi 26 lah. Lepas tu habis dekat sifat ma'niyah. Sifat ma'nawiyah pula 7 lagi. Dalil dia ikut sifat ma'ni pula. Jadi 6 itu lah kan. 6 saya dalil jadi bila kita baca sifat 20 ni, 20 yang wajib bagi Allah, lawan dia 20 yang mustahil bagi Allah. Kita nak menguatkan akidah kita ni, kita kena ada dalil. Dalil tak banyak, dalil 6 dalil. Bagi kemana-kemana no? Bagi kemana-kemana kita bagi faham elok dalil. Cukup 6 dalil sudah lengkap. Kemudian nanti kita baca sifat Allah, sifat wajib bagi dia 20. Sifat yang mustahil lawan dia 20. Setelah itu kita bilang harus satu. Harus bagi Allah satu. Itu kita punya aqaidul iman. Simpulan iman. Simpulan iman ini yang sangkut dengan ketuhanan, dia ada 41. 41. Hak wajib, sifat wajib 20, sifat mustahil 20. Lepas tu yang harus bagi Allah satu. Ada itu kita bicara apa dia yang harus bagi Allah, iaitu menjadikan mungkin atau meniadakan mungkin. Ingatlah kita baca itu ni, muka sebelah ya, ada pun yang harus baik pada hak Allah Ta'ala itu, maka itu berbuat tidak mungkin atau meninggalkan dia. Itulah yang harus bagi Allah satu. Jadi berbuat mungkin. Apa mungkin Mungkin ilmu Allah mungkin. Banyak ilmu Allah banyak lah. Ilmu Allah mungkin. Kalau kita nak ambil pengertian mungkin, iaitu perkara yang menerima ada, menerima tiada. Itu mungkin. Lain daripada Allah, semuanya menerima ada, menerima tiada. Itu mungkin. Jadi bila dia menerima ada, menerima tiada, maka bolehlah Tuhan mengadakan dia. Bila dia menerima ada, dan bolehlah Tuhan meniadakan dia bila dia menerima tiada. Salah satu perkara yang dia tidak menerima tiada, macam mana Tuhan nak meniada pula? Tak boleh meniada lah kalau dia tak menerima tiada. Macam perkara yang wajib. Kalau wajib dia tak menerima tiada. Atau yang tidak menerima ada. Macam mana Tuhan nak mengada? Dia tak menerima ada. Macam perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil ni dia tidak menerima ada. Yang mustahil ni, yang apa dah kita baca dulu, yang tidak dirupa pada akal akan ada. Dia tak menerima ada. Tuhan pun tak mengada dia. Tak boleh mengada dia. Mengadanya dia tak menerima. Itu perkara yang mustahil.
Jadi yang menerima ada dan menerima tiada, itu perkara yang harus saja. Dan itulah yang Tuhan buat atau Tuhan meniada. Nah ini ya kita baca akidah kita yang 41, yaitu harus bagi Allah pada mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Harus bagi Allah. Itu apa dalilnya? Ini kita baca dalil. Lagi kita baca. Bila kita faham sikit baru kita baca. Habis faham dulu. Apakah dalil kata Tuhan tu harus berbuat mungkin? Dia haruslah berbuat mungkin. Harus berbuat mungkin. Mana yang pertama kita kena faham, adakah Tuhan wajib berbuat mungkin? Tak wajib lah kan. Kalau Tuhan itu dia tidak harus, kata apa dalil kata Tuhan itu harus berbuat mungkin? Kalau tak harus, mana wajib? Dan ataupun mustahil. Tiga macam lah. Tak harus. Kalau tak harus, itu dia wajib. Ataupun mustahil. Boleh tak kita kata Tuhan wajib membuat mungkin? Tak boleh. Sebab kalau kata Tuhan wajib berbuat mungkin, makna apa mungkin? Katalah kita ni mungkin. Kita mungkin lah kan. Satu mungkin ni diri kita. Adakah Tuhan wajib berbuat kita? Kalau Tuhan wajib berbuat kita, makna kita tak boleh tak ada. Dan siapa lah paksa dia? Tadanya berbuat kita ini kesuka Tuhan. Dia nak buat boleh, tak buat boleh. Jadi kalau kita kata wajib Tuhan berbuat mungkin, mana semua mungkin semua dia kena buat. Banyak mungkin yang tak buat. Misalnya orang kepala ada 3, ada tak? Tak ada lah. Tapi dia mungkin. Jadi kita nak kata wajib Tuhan buat mungkin, boleh tak? Tak boleh. Dan banyak mungkin Tuhan tak buat. Kalau wajib Tuhan buat mungkin, mana? Tentulah semua mungkin. Semua mungkin boleh tak? Tak boleh lah. Banyak mungkin yang tak boleh nak ada. Tak boleh. Jadi lah ni kita tengok, ada mungkin yang Tuhan beri jadi, ada mungkin yang Tuhan tak beri jadi. Manusia kepala 3 Tuhan tak beri jadi. Dan datang kita tahu lepas dah. Jadi bila ada mungkin Tuhan beri jadi, ada mungkin yang Tuhan tak beri jadi, itulah makna tidak wajib. Tidak wajib Tuhan buat mungkin. Kalau tak wajib Tuhan buat mungkin, adakah mustahil Tuhan buat? Boleh ada kata-kata mustahil bagi Allah mengadakan mungkin. Boleh kita kata gitu. Kalau kita kata mustahil lah bagi Allah mengadakan mungkin, jadi mana tak ada lah. Tak ada mungkin apa, pada mungkin banyak ada.
Kita pun mungkin. Ni segala baju kayu, segala pokok semua mungkin, segala binatang, bangunan semua mungkin. Dan buat. Jadi tidak mustahil. Kemana tidak mustahil. Jadi bila tidaklah wajib Tuhan berbuat mungkin dan tidaklah mustahil Tuhan buat mungkin, itulah kita kata harus. Itu akidah kita. Kenapa kita kata harus Tuhan berbuat mungkin? Kalau tak wajib, tak mustahil, jadi harus. Mana pun ada 4 lah, ada 3. Dia wajib, tidak pun mustahil. Dia harus. Bukanlah wajib Tuhan mungkin, mana banyak mungkin dia tak buat. Kalau wajib dia buat mungkin, mana kena buat semua. Tidak wajib. Tidak wajib mana ikut suka Tuhan. Dia buat boleh, tak buat pun boleh. Ni orang muda-muda ni tak ada lagi cucu. Cucu dia lah kata Tuhan nak buat. Wajibkah Tuhan buat cucu dia? Orang tak ada cucu ni. Wajibkah Tuhan buat cucu dia? Tak wajib lah. Tak wajib. Mana aku suka dia lah. Dia buat boleh, tak buat boleh. Mustahilkah Tuhan buat cucu dia? Tak mustahil juga lah. Boleh dia tak buat, boleh tak buat lah. Jadi bila tidaklah wajib Tuhan berbuat mungkin, tidaklah mustahil Tuhan berbuat mungkin, itulah kita kata harus. Jadi harus Tuhan, harus bagi Allah mengadakan mungkin atau meniadakan. Meniadak pun gitu juga. Jadi kalau Tuhan nak bagi tak boleh tak? Boleh. Wajibkah Tuhan meniadakan? Tak wajib juga. Mana lah ni tak ada Tuhan tak meniadak. Tak wajib lah. Mustahilkah Tuhan meniadakan mungkin? Ada juga lah. Itu satu step lah, satu segi. Satu segi kita kata harus Tuhan berbuat mungkin. Mana harus Tuhan berbuat mungkin ni? Dia tidaklah wajib, tidaklah mustahil. Berarti haruskah Tuhan berbuat lain daripada mungkin? Itu satu segi lah. Haruskah Tuhan berbuat lain daripada mungkin? Tadi kira pada tadi kita kata, mana kita kata Tuhan itu berbuat mungkin harus. Mana tidak wajib Tuhan bermungkin, tidak mustahil Tuhan bermungkin. Apa tu? Habis contoh kan? Mari betul balik. Bila kita kata harus bagi Allah berbuat mungkin, adakah harus bagi Allah berbuat lain daripada mungkin? Lain daripada mungkin betul? Adakah benda lain daripada mungkin? Adakah? Ada lain daripada mungkin? Apa dia? Perkara yang wajib. Misalnya zat Allah dan sifat Allah. Itu lain daripada mungkin. Lain daripada mungkin. Haruskah Allah berbuat zatnya dan sifatnya? Boleh tak? Boleh tak Tuhan buat? Ataupun meniadakan? Meniadakan hak wajib. Jadi haruskah Tuhan mengadakan yang wajib? Itu daripada mungkin kan? Daripada mungkin wajib. Haruskah Tuhan mengadakan yang wajib atau meniadakan yang wajib?
Apa dia apa yang benda wajib ni? Iaitu zatnya, zat Allah dan sifat Allah. Itu satu. Lain pada mungkin juga mustahil, benda-benda mustahil. Apa dia bukan mustahil? Misalnya sekutu bagi Allah, ataupun anak Allah, anak Tuhan, bukan mustahil. Haruskah Allah mengadakan anaknya? Ataupun haruskah Allah meniadakan anaknya? Bagi tak ada sekutu. Haruskah Allah bagi tak ada sekutu dia? Ada tak? Jadi bila kita kata akidah kita pada akidah kita kata harus bagi Allah mengadakan mungkin atau tiada atau apa meniadakan dia. Harus bagi Allah mengadakan mungkin atau meniadakan dia. Jadi faham daripada situ, tidaklah harus bagi Allah mengadakan lain daripada mungkin dan meniadakan lain daripada mungkin. Tak harus. Ini kena cuba tuan. Jadi saya buat abang lama-lama. Abang lama-lama ni nak bubur bagi faham. Jadi bila kita kata harus bagi Allah mengadakan mungkin, apa makna? Makna tidak harus bagi Allah mengadakan lain daripada mungkin atau meniadakan lain daripada mungkin. Lain daripada mungkin pada ada barang pada, iaitu perkara yang wajib bagi Allah dan perkara yang mustahil bagi Allah. Perkara yang wajib bagi Allah pada, perkara yang wajib ni iaitu zat Allah. Itu wajib. Dan sifat dia, sifat 20 semua wajib bagi Allah. Boleh dah Allah mengadakan zatnya? Boleh. Ada tak Allah mengadakan zatnya? Ada tak? Mana nak ada? Zatnya dah ada mengadanya dah. Jadi mengadakan yang telah ada itu tak boleh akal tak boleh terima. Nanti kata mengadakan yang telah ada. Macam meja ni, panggil tu tukang pandai suruh buat meja ni, dia boleh tak buat? Tak boleh. Dia buatnya lah. Buat meja ni pindah lagu lain, boleh lah. Kalau buat ambil kayu, buat lain, buat macam meja ni, boleh lah. Panggil satu tukang pandai buat meja ni, dia boleh tak buat? Tak boleh. Dia nak buat je lah. Dia nak gaji, tu tak di meja ni lah. Di meja lain. Tu dia buat je lah. Dia nak buat cat lain, jadi meja lain lah. Jadi mengadakan yang telah ada tak boleh. Tak boleh terima pada itu dah mustahil. Sebab itu haruskah Allah menjadikan perkara yang wajib? Tak boleh, tak harus. Perkara wajib pada itu zat dia. Boleh Tuhan buat zat dia, tak payah dah. Zat dia dah ada. Jangan nak buat. Itu dalam bahasa Arab dia panggil
tahsil hasil. Tahsil hakik hanya jin. Suat ialah tahsil, menghasilkan. Tahsilul hasil. Khalid Salama. Tahsil itu mana? Menghasilkan yang telah hasil. Mana mengadakan yang telah ada. Tak boleh. Tidak diterima pada akal. Ada mustahil pada akal. Tak boleh mana fikir akal apa pun tak terima. Jadi tidak wajib apa? Tidak harus Tuhan buat perkara yang apa? Yang wajib. Bila kita kata akidah kita 41 ni kata harus bagi Allah mengadakan mungkin, mana ada tidak harus Tuhan buat perkara yang wajib. Meniadakan perkara wajib lah, meniadakan perkara yang wajib. Perkara yang wajib, dia yang kata wajib ni dia tidak menerima tiada. Dulu kita dah baca dah. Betul dia dah kunci siap dah. Tulis ni dia kunci dah. Mula-mula hari muka satu kita baca sana. Kata fal wajibu ma la yutasawwaru bil aqli adamu. Daripada ta'rif wajib dulu. Ingatlah mula-mula kita baca dulu. Bermula kalau perkara yang wajib itu barang tiada dapat diterima pada akal oleh tiadanya. Jadi bila Tuhan meniadakan yang wajib itu yang tidak diterima oleh akal akan tiada. Mana perkara itu mesti ada. Itu yang kita wajib. Kalau dia boleh tak ada, itu tak wajib. Tak wajib. Jadi tengok, katalah sifat dengar Allah. Allah mendengar, sifat sam'. Wajib ke harus? Tentu. Wajib ke harus? Kalau kata, kalau kita kata wajib, kita bilang masuk dalam 20 sifat wajib. Kita wajib dia mana? Yang tidak menerima tiada. Macam mana Tuhan menerima? Diri benda itu tidak menerima tiada. Jadi yang Tuhan meniada ini ialah perkara yang menerima tiada. Kalau satu perkara yang wajib boleh Tuhan meniadakan, itu takkan nama wajib itu. Itu tak nama wajib. Dia kata berubah hakikat dia. Tak nama wajib. Bagi tentu dulu, wajib ke harus? Kalau kata sama Allah tu harus. Itu apa? Apa kan? Mana Tuhan meniadakan sama dia. Tak apa. Jadi bila kita kata sama dia tu wajib, tak boleh lah. Tak boleh lah meniadak. Kalau meniadak, mana dia bukan wajib. Tak ada lah. Jadi lah ni kita dah diri dalil kata wajib Tuhan tu mendengar, wajib Tuhan tu melihat. Jadi bila wajib Tuhan tu melihat, mana melihat itu tidak menerima tiada. Jadi tak boleh Tuhan nak meniada. Mengadakan pun tak boleh. Tapi bila mengada, mana benda yang ada macam mana nak ada. Cara yang telah ada tak boleh dah ada. Nak meniada boleh tak? Tak boleh. Betul kita kata wajib.
Dia kata, bolehlah meniada. Itu mana bukan wajib. Beritahu lalu, wajib ke harus? Dia kata harus. Kata Nabi Adam tu harus ke wajib? Kita kata harus. Boleh ya? Tak meniada boleh. Mengada pun boleh. Boleh. Ini sifat tidam Allah. Wajib ke harus? Ada dalil yang kita baca, sifat tidam tu wajib. Mana tak boleh lah meniada. Kalau saya kata wajib itu mana yang tidak menerima tiada. Jadi bila kita kata harus Allah mengadakan mungkin, mana dia tidaklah harus mengadakan yang lain daripada mungkin, atau meniadakan yang lain daripada mungkin. Yang lain daripada mungkin apa? Itu wajib, macam zat dia dan sifat dia. Tak boleh nak mengada, tak boleh meniada pun tak boleh. Yang mustahil macam mana? Mustahil katalah anak Tuhan ataupun sekutunya. Mustahil. Boleh Tuhan mengadakan? Mustahil makna dia tidak menerima ada. Macam mana nak ada? Tidak menerima ada. Jadi kalau dia menerima ada, boleh Tuhan buat. Beritahuan tu. Menerima ada ke ataupun tidak menerima ada? Kalau dia tidak menerima ada, macam mana boleh jadi? Boleh jadi tu mana dia menerima ada. Macam tu dalam istilah orang Taib kata bertukar hakikat. Tak boleh. Tak boleh mana bukan pasal tak boleh Tuhan kata dia nak ngadakan. Dia nak ngadakan anak dia. Beritahuan lu, ada anak ni mustahil ke, wajib ke, harus ke? Kalau kita kata anak Tuhan tu harus, apa? Mana bolehlah menerima ada. Jadi bila kita dah baca lah dalil, dalil wahdaniyah, kata Tuhan tidak ada anak, tidak ada bandingan, tidak ada bandingan bagi dia suatu, tidak satu yang lahir dari dia. Jadi dalil wadaniyah ni menegakkan bahawa anak bagi Tuhan itu mustahil. Mustahil apa makna mustahil? Tidak menerima ada. Macam mana Tuhan nak ada? Benda tu sendiri tidak menerima ada. Itulah dia kata, kalau kita kata boleh Tuhan mengadakan yang mustahil, jadi bertukar hakikat. Mana baik tu saya kata benda tu mustahil, kita kata harus lah. Biar kita bincang dulu, harus ke mustahil, bincang tu dulu. Kalau bincang-bincang kita kata harus, apa? Tak boleh buat. Kita bincang-bincang, kita dirikan dalil, semua cara kita mendari dalil, cara kita mikir, cara kita ambil Al-Quran semua, dia kata sekutu bagi Allah itu mustahil. Tak boleh lah, tak boleh buat lah. Kata diri mustahil itu dia tidak menerima ada. Itu tak yang mustahil. Berita tak bang. Macam sekutu Allah. Allah meniadakan sekutunya. Boleh tak? Tak boleh benda tak ada. Nama kita tak ada. Benda tu tak ada. Boleh tak meniadak benda yang ada? Meniadakan benda yang tiada. Macam tadi juga, mengadakan yang ada. Mustahil kita boleh mengada yang telah ada.
Tak boleh. Itu ya, meniadakan telah tiada. Saya juga, saya panggil satu budak kata, ambil kembu, ambil timau, ayam ni, buang ti ayam ni. Macam mana budak tu nak buang? Nak buang tak ti ayam ni? Boleh buang? Tak boleh. Benar. Nak meniadakan yang tiada. Itu akal tak boleh terima. Tidak terima oleh fikiran yang waras. Lihat. Jadi sebab itu mengadakan yang wajib tak boleh kan? Meniadakan yang wajib pun tak boleh. Mengadakan yang mustahil pun tak boleh. Meniadakan yang mustahil pun tak boleh. Bila ni tak boleh, wajib tak boleh, mustahil pun tak boleh. Inilah ulama buat satu kaedah. Apa yang sebenarnya akidah kita? Akidah kita yang 41 ni apa sebenarnya? Iaitu apa dia? Harus bagi Allah. Bila kita harus tu, bukan wajib, bukan mustahil. Tadi mula tu, step pertama air kita bincang lah. Bukan wajib, bukan mustahil. Harus bagi Allah. Kepada mengadakan mungkin atau meniadakannya. Dan tidak harus bagi Allah mengadakan yang lain daripada mungkin, macam wajib atau mustahil. Dan tidak harus bagi Allah meniadakan yang bukan mungkin. Ini Umar ringkas ya. Kali kita baca syarah dia ada panjang sikit. Mari kita baca kitab ni. Baik 1, 2, 3, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati. Wa amma tu mana dan adapun. Adunu. Adunu apa baca tu? Lepas wanunu. Dan adapun burhan tu tanda. Adapun tanda keadaan kauni tu mana keadaan. Keadaan berbuat segala mungkin atau doa atau meninggalkan dia. Tarkiyah tu. Tarkiyah tu meninggalkan dia. Adapun tanda keadaan berbuat segala mungkin atau meninggalkan dia, itu harus jaizan. Jaizan fi haqqi ta'ala, harus pada hak Allah Ta'ala. Ini dalil. Dalil kata berbuat mungkin itu harus pada hak Allah. Wali'annahu law wajaba alaihi ta'ala syai'un minha aqlan aw istahala aqlan lan qalabal mumkinu wajiban aw mustahilan. Ini dia umai dalil ni step pertama dia abang Azad. Mana apa tadi step pertama dia umai, iaitu dia kata apa kita kata tadi, kalau dari akidah kita je lah, harus Allah berbuat mungkin atau meninggalkan. Kalau tak harus jadi macam mana? Wajib. Wajib Tuhan buat mungkin. Adapun mustahil Tuhan buat mungkin. Kata wa amma burhanu kauni fi'lil mumkinati aw tarkiha jaizan fi haqqi ta'ala.
Adapun tanda keadaan berbuat segala mungkin atau meninggalkan dia itu harus pada hak Allah Ta'ala. Fali annahu, maka dari kana bahawa sungguhnya lau wajaba. Wajaba tu mana? Jikalau wajib alaihi, bawah sekali lau wajaba alaihi, jikalau wajib di atasnya. Atasnya tu mana? Atas Allah. Lau wajaba alaihi ta'ala, jikalau wajib di atas Allah Ta'ala syai'un minha aqlan, jikalau Allah wajib berbuat, wajib atas Allah Ta'ala suatu syai'un, suatu daripadanya aqlan. Jikalau wajib di atas Allah Ta'ala suatu daripadanya pada akal, mana tahu wajib buat mungkin. Kalau kita kata Tuhan wajib buat mungkin, awistahala aqlan, awi itu mana? Asal awal atau asal awal betul istahala. Jadi dia tukar bagi satu alif tu mai bawa. Jadi awistahala aqlan atau mustahil ya pada akal. Mana kalau kita kata, kalau kita tak kata harus, kita nak kata apa? Dia kata harus Tuhan berbuat mungkin. Kalau kita tak kata harus, nak kata apa? Kita kata wajib Tuhan buat mungkin atau mustahil Tuhan buat mungkin. Jadi macam mana? Ni dia kata ni. Jikalau wajib di atas Allah Ta'ala suatu daripadanya, apa mungkin tu pada akal, ataupun mustahil lah di atas Allah Ta'ala pada akal. Lalu muka 17 muka 17 kata lan qalaba al-mumkinu wajiban atau mustahilan. Nuscaya, kita buat nuscaya tu, awal tu lan qalaba tu, nuscaya bertukarlah, niscaya bertukarlah ia mungkin itu kepada wajib atau mustahil. Itulah dia pendek. Jadi kalau kita kata wajib Tuhan buat satu pada akal, jadi wajib. Mana tak boleh tak ada. Tak boleh tak ada. Atau mustahil lah Tuhan buat satu, mana tak ada. Tak ada ngomong. Mustahil Tuhan buat satu, mana tak ada. Mana tu. Yang kita tahu mustahil lah Tuhan buat manusia pada 3. Mana tak ada. Tuhan bilang tak ada kan. Lah ni kita tak kata mustahil, mana mungkin dia buat, boleh dia tu masa dia buat. Jadi manusia kepala 3 dah tak ada. Semua pun tak ada. Apa hukum dia? Kita kata harus, mungkin. Kalau kita kata mustahil, boleh tak? Tak boleh. Mustahil pada akal mana boleh. Kalau kita kata mustahil, benda tu tak menerima ada. Sebenarnya apa salah Tuhan nak buat? Itulah dia kata lan qalabal mumkinu wajiban atau mustahilan. Niscaya, saya sebut bala tu boleh niscaya. Niscaya bertukarlah ia mungkin itu pada wajib atau pada mustahil.
Wadzalika la yuqalu, dan demikian itu. Wadzalika tu, dan yang demikian itu, la mana tiada, yuqalu diterima oleh akal. Tapi dia boleh diterima ujung lah, no? Dalam ujung ni la ya, la mana tiada diterima oleh akal. Jadi akal ni akal tu ya, akal orang yang akal waras lah, akal yang waras cara rasional, kan akal 2 kali 2 4 tu akal nak buat, boleh buat peluru pandu kan, tu akal semula jadi dia kata lah. Itu dah akal rohani ni, akal yang bersih, akal yang waras, yang elok. Jadi akal yang waras, yang bersih ni, dia menentulah. Akal ni dia menentulah. Yang kata wajib ni apa dia? Yang kata mustahil ni apa dia? Yang kata harus ni apa dia? Jadi tu bagi akal. Kalau tu duk jual dalik tu, mana akal dia tak sempurna, akal dia tak waras. Jadi hak wajib ni apa mana? Mana tak boleh, tak ada sama sekali. Satu sikit masa, satu detik pun tak boleh. Kalau boleh dia tak ada, kita tak masuk dalam wajib. Jadi bila kita nak masuk perkara ni, kalau kita kata perkara tu wajib, mana suatu tu tak boleh menerima tiada walau sedetik. Itu mana perkara yang wajib. Mustahil je tak boleh ada sama sekali, walau besar, walau sedetik. Kalau boleh ada sikit, kata dia ada, apa tu tak ada balik pun, tak masuk dalam mustahil. Jadi akal menentu. Yang kata wajib ni suatu yang tidak menerima tiada. Yang kata mustahil ni suatu yang tidak menerima ada. Itu dah bagi tentu-tentu. Harusnya apa? Ada kita baca itu, ma yasau fil akli wujudu wa adamuhu. Yang sah pada akal adanya dan tiadanya. Itulah harus. Inilah ni harus sampai mungkin. Tak salah. Kalau kita kata wajib sampai mungkin. Jadi mungkin ni jadi wajib. Itu dah celau dah. Tadi kita kata yang boleh menerima dan menerima tiada ni mungkin ataupun harus. Tahu harus ni kita kata dia mesti ada. Kalau kita kata wajib Tuhan buat mungkin, mana mungkin mesti ada. Dah nak tukar. Ini kata bertukar ni. Saya bertukarlah mungkin tu pada wajib. Jadi dah selalu beritahuan. Wajib ke mustahil? Harus ke? Kita kata harus. Harus Tuhan buat mungkin. Buat mungkin tu sendiri harus. Jadi harus Tuhan buat mungkin. Apa? Kata wajib Tuhan buat mungkin. Macam mana mungkin ni dia menerima ada, menerima tiada. Kita fikir tadi wajib. Tu mana akal tak waras.
Yang akal yang waras ni kalau kata mungkin dia menerima dan menerima tidak, mana boleh jadi wajib. Itu mana tidak diterima oleh akal kata. Kita kata tidak diterima oleh akal macam tu. Mana mesti hak benar, hak harus kita kata wajib. Tak boleh, akal tak boleh. Sebab hak wajib ni yang tidak menerima tiada. Betul wajib. Inilah cara kita nak kuatkan akidah, akidah kita. Wadzalika la yuqalu. Demikian itu tidak diterima oleh akal. Yang akal tak terima oleh apa? Bukan tak mesti mungkin terjadi. Mana dia dah kena tukar tempat pula. Jadi dia ni bila kita buat satu kaedah, bukan boleh tukar. Macam kita kata macam ni. Kita kata yang kata garam ni suatu benda yang rasa dia masin. Itu garam. Yang kata gula ni suatu benda yang rasa dia manis. Mana kita tak kira lah. Buat dia berapa pun. Buat berapa pun. Kalau manis kita kata gula. Kalau masin kita kata garam lah. Kata saya tu masa saya ambil garam banyak kopi makan manis lah. Tu macam mana? Tu boleh nak berkaedah ni. Tak boleh terima. Jadi tadi mau terima tak kata benda garam ni ialah benda yang rasa dia masin. Terima dah tu. Kaedah tu terima dah. Bagi tahuan tu. Atau tak mau terima. Tak apa. Kalau tak mau terima tak apa. Pada Iqbal Gulain dia kata macam ni. Dia kata garam ini ialah satu benda yang manusia namakan dia garam. Tak apa. Macam apa pun. Kalau kita nama garam tak apa. Tapi bila kaedah buat satu benda yang rasa dia masin, itulah garam. Tak boleh lah ubah. Ubah macam mana? Satu benda yang nama dia, yang rasa dia manis tu nama dia gula. Tak apa. Jadi macam mana pun dia buat pada benda apa pun tak kira. Bila manis nama gula, bila masin nama garam. Itulah. Kalau tidak, tak ambil gula bulan sayur bagi bahasa masin. Kita tak ubah hakikat. Ubah hakikat ni akal tak terima. Akal tak terima sebab menyalahi kaedah. Kaedah ni dia kaedah ni hakikat. Kaedah kita buat ni bukan kita pakai fikir, pakai ikut suka. Siapa nak buat kaedahnya ni buat. Tak. Kaedah kita buat ni bukan pasal yang kita kata. Kaedah kita buat ni dia dasar pada hakikat ni macam tu. Tak boleh tukar. Hakikat ni tak boleh tukar. Kalau kata hak rasa masin tu gula, apa garam. Ada hakikat ni macam tu. Ini juga bila kata wajib, wajib lah. Bila kata mustahil, mustahil lah. Bila kita kata harus, harus lah. Ini bila kita harus, tapi dia wajib ada. Itu macam mana? Itu yang kita tak terima. Kalau kata wajib ada. Tak apa. Jadi dia kata harus, wajib ada. Adapun harus, mustahil ada. Mana boleh? Itulah dia kata tidak diterima pada akal. Jadi setakat ini
Habislah kita baca akidah sangkut dengan ketuhanan. Jadi apa akidah yang sangkut dengan ketuhanan? Dia ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus. Ya, dia kata 41 akidah. Nah, mana pun kita mana pun, kalau kita ambil tauhid cara kholaf ni, tauhid mazhab kholaf, Abu Hasan Sy'ari nya, semuanya dapat macam itulah. Dia kata akidah yang sangkut dengan ketuhanan pada yang wajib bagi Allah ada 20 sifat, mustahil lah bagi dia 20, harus 1. Kemudian bila kita kata akidah, ataupun bila banyak-banyak kita kata aqaid, selalu kita kata aqaidul iman. Aqaidul iman tu mana beberapa akidah yang sangkut dengan iman lah. Ini pasal kita bincang masalah sangkut dengan iman ni. Jadi akidah ni ataupun jamak dia aqaid ni, akidah ni, dia jadi satu pegangan kita, pegangan yang tak boleh dalik, pegangan hati. Bila pegangan hati, kita kena kejam-kejam. Tak boleh kita pakai apa, ragu, pakai samaran, tak boleh. Kita kejam-kejam. Kalau kata pegangan hati, ini yang kita omel dalil. Omel dalil cara ringkas-ringkas, supaya yang jadi pegangan hati kita itu jadi kejam. Jadi tak boleh ada samaran, tak boleh ada keraguan. Yang sangkut dengan ketuhanan ada berapa azan? Ada 41. Yang sangkut dengan Rasul, kita dua ya. Yang sangkut dengan ketuhanan, yang sangkut dengan Rasul. Kita bila kata orang Islam ini, yang nama orang Islam ni apa dia? Mengaku Allah itu Tuhan dan mengaku Muhammad itu Rasulullah. Itu ni lah akidah itu. Kita mengaku kata Allah itu Tuhan, kita isbat dari 41 akidah pada dia. Kita mengaku kata Muhammad ini Rasulullah, kita isbat pula pada dia ada 9 akidah. 9 akidah ada. Itu kita baca sambung kan. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu. Jam berapa? Jam. Wa ammar rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sidqu wal amanatu wa tablighu ma umiru bi tablighihi lil khalqi. Dekat tu kita baca. Wa amma rusul, amma ada banyak amma kita baca. Amma mana adapun dan adapun. Rusul, ra dhamma sin dhamma, rusul. Rusul ni banyak rasul-rasul. Kalau seorang, ra ni fathah, sin betul ada waw, rasul itu seorang. Rasul itu seorang. Rusul mana? Segala rasul.
Dan adapun segala rasul-rasul, itu rusul, dan Quran ada tilkar rusulu, itu ramai tu, segala rasul-rasul. Jadi kita beriman dengan Allah, beriman dengan segala rasul-rasul. Wa amma ar-rusulu alaihimus salatu wassalamu, dan adapun segala rasul-rasul alaihimus salatu wassalam, kalau kita ditulis atas Allah mereka itu, tak betul lah. Kita tanda sikit, jangan potong Allah ni, kita tanda sikit di bawah tu saya baca. Sebenarnya bukan atas Allah, atas mereka itu rahmat Allah. Tubuh alaihim tu, dia baca alaihimu tu, mana atas mereka itu, bukan atas Allah ni, atas mereka itu. Jadi tentang Allah tu kita buat tanda tu saya baca. Atas mereka itu rahmat Allah. Tu as-salatu, dan salamnya, itu doa lah. Bila kita baca, kita kata Rasul, kita doa dalam mereka itu. Dan adapun segala Rasul alaihimus salatu wassalam, fayajibu fi haqqihimus sidqu. Fayajibu mana? Maka wajib pada hak mereka itu. Ada hamim belakang tu, mana mereka itu. Pada hak mereka itu, as-sidqu tu mana benar, wal amanatu yang kedua, dan amanah, wa tablighu, tabligh apa? Menyampaikan. Tiga ni, as-sidqu wal amanatu wa tablighu. Wajibu fi haqqi as-sidqu wal amanatu wa tablighu. Maka wajib pada hak mereka itu benar, as-sidqu mana benar, wal amanatu mana kepercayaan, dan kepercayaan tu, wal amanatu itu menyampaikan tu, nak kena buat, dan menyampaikan, nak buat dan menyampaikan itu depan tu, dan barang yang tu tak ada tu. Itu potong bang. Mana watablighu tu mana dan menyampaikan. Dia sidqu mana benar, wal amanatu dan kepercayaan, watablighu dan menyampaikan. Satu bau barang yang sini pun dan barang yang tu tak kenal, dan pun tak kenal lah. Ni yang mula ni tu barang ya umiru tu ni boleh cuba mula ni boleh barang yang umiru disuruhkan mereka itu. Itu mana umiru mana disuruhkan mereka itu. Itu baca ada bitab ba kasrah, betul ta fathah, lepas ta tu buat titik bawah, di bawah dua kali ni, betul ta, betul titik bawah. Jadi bagi dia sukun atas tu, di bawah lah. Ma'umiru bitablighihi. Tu ghain pun titik tak fathah tu, bagi terang titik ghain bitablighihi lil khalqi, wa tablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Wa tablighu mana? Tadi saya katakan, dan menyampaikan ma umiru barang yang disuruhkan mereka itu
bitablighihi, dengan menyampaikan dia. Dia dah tengok lah kan, tu mana dengan menyampaikan dia, tu bitablighihi lil khalqi, bagi segala makhluk. Habis kata titik kata. Ini wajib bagi Rasul. Apa wajib bagi Rasul ni? Ada 3 ni. Wajib bagi Rasul benar, amanah, dan menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. Lalu ingat tu, wa amar rusulu alaihimus salatu wassalamu fayajibu fi haqqihimus sirqu wal amanatu fatablighu ma umiru bitablighihi lil khalqi. Habis senang ringkas Rasul. Dan adapun Melayu dah, dan adapun segala Rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada hak mereka itu benar dan amanah dan menyampaikan barang yang disuruh mereka itu dengan menyampaikan dia bagi segala makhluk. Wa yastahilu, yastahilu dan mustahil. Yastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak itu. Belok tu. Orang Arab dia, bawah Melayu belok tu. Wastahilu fi haqqihim, dan mustahil pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam. Bila kita sebut Rasul, ini selalu kita doa lah, alaihimus salatu wassalam abdadu. Kita betul ikutan abdad. Abdad mana? Gala lawan. Dulu kalau kita nak baca mustahil bagi Allah Ta'ala 20 sifat kan. Ada muka 8 kita baca. Wa mimma yastahilu fi haqqi ta'ala 20 sifatan wa hiya abdadul 20. Lalu ada bina baris kan. Muka 8 tu dia buat kasroh kan. Sebenarnya alif batah lah. Abdadul 20. Ini abdad ni. Ini betul baris tu. Abdadu hadhihi sifati. Abdad mana? Lawan. Hadhihi tu mana? Ini sifat. Sifat-sifat lah. Jadi bila kita kata wajib bagi Rasul benar dan amanah dan menyampaikan barang yang disuruh akan mereka itu menyampai, itu wajib kan? Wajib. Mustahil lah bagi mereka itu lawan sifat ini. Mana lawan benar, letak lah kan. Lawan amanah, mana tidak amanah, dan lawan menyampaikan, mana tidak menyampaikan. Itu mustahil bagi mereka itu. Wajiblah pada Rasul itu 3, mustahil pada Rasul itu 3. Ada setengah kitab dia buat 4. 4 yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul. Boleh tak? Boleh. Kalau 3, boleh tak? Boleh juga. Tengok kitab. Kitab ni dia buat 3. Mungkin kitab lain ada 4 pun betul. Baik, baca balik wa yastahilu. Wa yastahilu fi haqqihim alaihimus salatu wassalamu, dan mustahil pada hak mereka itu alaihimus salatu wassalam
Adadu hadhihi sifati, segala lawan ini sifat. Lawan benar kepercayaan tadi saya menyampaikan. Wahya, apa dah ni sifat mustahil ni? Wahyal kizbu wal khianatu bifi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya ha bulaan ha simpul nahya tahrimin au karahatin. Tu lawan amanah. Lawan apa dia? Banyak ni. Wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu nahya tahrimin au karahatin. Itu wa kitmanu syai'in mimma umiru bitablighihi lil khalqi. Ini muka 18. Kita tengok makna dia. Wahiyal kadhibu wahiyal kizbu. Kalau baca kadhibu pun boleh. Wahiyal kizbu, dan iaitu dusta. Mustahil kan? Bila wajib Rasul itu benar, mustahil dia dusta. Wal khiyanatu, dan khianat. Wal khiyanatu bi fi'li syai'in mimma nuhu anhu, dan khianat dengan berbuat suatu daripada barang yang ditegahkan daripadanya. Mimma tu daripada barang yang nuhu anhu, ditegahkan daripadanya. Nahya tahrimin au karahatin, dengan tegah haram atau tegah makruh. Makruh apa mana Rasul tu amanah? Mana dia tak buat benda yang tak tegah. Bukan macam kita faham ya, kita faham amanah, kita sebahagian amanah lah. Bila orang kirim kita barang, kita bagi sampai dengan elok. Kalau orang minta tolong kita jaga sesuatu benda dia, kita jaga elok-elok. Kita tak boleh sia-siakan, kita tak boleh bagi ke orang lain, harta orang lain. Kita boleh tak ambil kat kita. Tu mana-mana lah. Tapi bila itu dia tidak mengejarkan sesuatu yang ditegah, sama ada tegah haram atau tegah makruh. So tak buat. Kita kalau kita buat benda-benda yang makruh, kita tak dapat pahala lah. Itu aja nah. Kalau kita buat benda-benda makruh, misalnya macam mana? Katalah kita berasa nak buang ayak, kita semayang, kita sayang. Kalau kita kentut, kita nak biar semayang lain. Nanti kita berasa dia nak kentut, tapi kita tahan, kita semayang juga, makruh kan? Adakah makna kita tak ada amanah? Tak ada, orang kata lah, cuma kita tak dapat pahala. Ataupun pahala semayang kita sikit. Kita buat benda makruh. Rasul dia buat benda makruh, makna dia tidak amanah. Jadi amanah adalah hak Rasul, dia lebih luas, iaitu dia tidak mengerjakan perkara yang ditegah, sama ada yang tegah tu haram atau makruh. Haram memanglah tak buat kan, makruh pun tak buat. Inilah mustahil pada hak Rasul tu khianah. Baca dia wal khiyanatu. Mustahil pada hak Rasul khianah
Bifi'li syai'in, dengan berbuat sesuatu daripada barang yang ditegahkan daripadanya. Nahya tahrimin aw karahatin, dengan tegah haram atau makruh. Jadi mustahil Rasul berbuat perkara yang haram atau perkara yang makruh. Itu makna khianat. Makna tak ada amanah. Jadi amanah berhak Rasul yang diluar sikit. Kita kalau kita pandai jaga, katalah orang harap pada kita kan ribu-ribu, kita jaga kupang pun 5 dik pun tak pernah silap. Betul semua belanja dia, yang masuk dia berapa belanja keluar semua, elok kata kita amanah. Jadi kalau kita katalah kita mengupat orang, kita berdosa. Namalah kita pecah mana? Tak benar orang kata nah. Tak benar kata kena mengupat orang tu nama pecah mana? Tapi Rasul tu mana tak ada mana. Dia buat perkara yang ditegah oleh Allah, yang haram atau yang makruh, mana dia tak ada mana. Dia mustahil lah Tuhan. Mustahil lah apa? Rasul. Mustahil lah Rasul mengajarkan khianat ini dengan berbuat satu daripada yang tegahkan dia dengan tegahan haram atau makruh. Wakit semua syai'in. Ni muka 17 ujung sekali bawah. Wakit semua syai'in. Kitman menyembunyikan satu. Ini lawan tabligh tadi. Mustahil Rasul menyembunyikan satu. Muka 18 ni. Mimma, daripada barang umiru, yang disuruhkan mereka itu bitablighihi lil khalqi. Tablighihi ni tadi kan, tablighihi lil khalqi, yang disuruh menyampaikan kepada makhluk. Mustahil Rasul itu menyembunyi. Dia mustahil lah Rasul itu lawan sifat wajib tadi, iaitu dusta kan, dan khianat dengan mengerjakan perkara yang haram atau makruh. Dan mustahil Rasul itu menyembunyikan sesuatu daripada barang yang disuruhkan mereka itu menyampaikan dia bagi makhluk. Ada titik dalam tu. Sini bawah itu juga. Daripada barang yang disuruhkan mereka itu dengan menyampaikan dia, menyampaikan dia bagi segala makhluk. Ada titik. Di depannya wa yajuru fi haqqihim la. Ini perkara yang harus pula. Itu minggu depan kita baca perkara yang harus. Wallahu a'lam.